亲爱的姐妹们，这是我们姐妹团契2020年最后一次的聚会，让我们一同来唱诗赞美爱我们的主。你何等美好。Ibu-ibu, ini adalah persekutuan Komisi Wanita kita yang terakhir di dalam tahun 2020. Mari kita bersama-sama mengangkat satu puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kau yang terindah. Kau yang terindah. Cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.让我们一同来做一个祷告。Mari kita masuk ke dalam doa。感谢爱我们的上帝，你从岁首到年终都保护看顾我们。虽然在这一年里面有很多很大的变化，全世界都被 Corona 的瘟疫所感染，全世界的经济都衰微萧条，但是你的慈爱，你的能力，你的同在永远不改变，
因为你是以马内利的上帝，我们能够活到今天，就是你眷顾我们的证明。这时候我们要聆听你的话语，求你用你的真理的圣灵帮助我们进入你的亮光。祷告奉耶稣基督的名字，阿们。Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau mengasihi kami. Mata Tuhan yang penuh dengan kasih menjaga, memelihara kami dari awal tahun sampai akhir tahun. Walaupun di dalam tahun 2020 ini seluruh dunia terjadi banyak perubahan dan perubahan yang sangat besar dan sangat drastis. Dunia dilanda oleh penyakit wabah corona. Ekonomi dunia menjadi lesu, bahkan ada yang bangkrut. Tapi cinta kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Karena Yesus Kristus dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya tidak berubah. Kami bisa hidup sampai saat ini. Ini adalah bukti penyertaan belas kasihan Tuhan. Tiba adalah saatnya bagi kami ya Tuhan untuk belajar sebagian firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk masuk ke dalam terang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 但以理书第5章第27节这样说：你被称在天平里，显出你的亏欠。 Kitab Daniel pasal 5 ayat 27 berkata, engkau ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. 在以色列的历史里面，有一些国家特别跟他有关系，比方说埃及啊、亚述、巴比伦、马代、波斯、希腊等等。其中之一是巴比伦王朝，我特别有提的，今天是巴比伦的王朝。在巴比伦王朝里面有一个很能干的王，就是尼布加尼撒王，他非常能干，他从他的父亲继承王位，而且继承他父亲的志向。父亲的志向是什么呢？就是要征服邻国。那么这个政策呢，尼布加尼撒王继续下去。这个强大的巴比伦帝国竟然在尼布加尼撒的孙子波萨萨王的手中毁灭了。这个强大帝国的毁灭之前呢，没有什么令人担心的迹象，没有征兆。Di dalam sejarah Israel ada banyak negara-negara yang sangat berkaitan dengan Israel. Misalnya Mesir, Asyur, Babilonia, Media, Persia, Yunani dan sebagainya. Ambil contoh yang saya mau ambil contoh hari ini, yaitu kerajaan Babilonia. Nah, di dalam kerajaan Babilonia ada seorang raja yang sangat handal, sangat hebat, yaitu Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar mendapat tahta dari ayahnya. Dia meneruskan kerajaan ayahnya dan juga meneruskan cita-cita sang ayah. Cita-cita ayahnya apa? Yaitu menaklukkan negara-negara tetangganya, negara-negara yang ada di sekitarnya. Hebat sekali. Namun negara Babilonia yang begitu hebat, begitu kuat, hancur di tangan cucu Nebukadnezar, yaitu Raja Belshazzar. Nah, sebelum kehancuran kerajaan Babilonia, tidak ada sedikit gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Ya, biasanya kalau negara sudah mau hancur,
pasti ada gejala apa gitu terjadi. Ini tidak ada gejala apa-apa。从历史的角度来说，就是从人的眼光来看啊，巴比伦的灭亡完全是因为波沙沙王不能够应付这个马代国的军事的争辩。但是从神学的角度，就是从属灵的眼光来看，他的消灭诚然是神对他犯罪轻慢神所得到的惩罚。Dari sisi sejarah, dari sudut sejarah atau dari sudut pandangan manusia, kalau kita lihat kemusnahan kerajaan Babilonia itu semata-mata karena Raja Belshazzar tidak bisa menghadapi kudeta negara atau kudeta orang Media. Namun kalau kita lihat dari sudut pandang teologi, dari sudut pandang rohani, kehancuran kerajaan Babilonia jelas dikarenakan Raja Belshazzar ini, orang-orang Babilonia sudah meremehkan Tuhan. Sudah meremehkan Tuhan karena dosa-dosa mereka dihukum oleh Tuhan。但以理书第5章一开始就给我们看见波沙沙王的摆设大宴席那么样的阔气，他狂饮喝酒醉酒他用他父亲从耶路撒冷的圣殿里面所掳掠的金银的器皿来饮酒，这是亵渎上帝。连他嘱咐自己尼布加尼撒王，虽然他从耶路撒冷掳掠这些的器皿，可是他不敢私人的去用它，他乃是把那些金器皿银器皿呢就收藏在他的偶像他的庙里面。可是他的孙子呢，这个波沙沙王，他心中无神，目中无人，他以为以色列的神好像列国的神一样，是软弱的无能的，不能够救自己的百姓。所以呢，因为他心中无神，眼中无人，神就让他亲眼看见，让他体验，让他认识，知道以色列可以失败，以色列可以失败，那是因为他们的罪恶。以色列被这个波沙沙王的祖父尼布加尼撒所毁灭，被掳掠到巴比伦。但是以色列的神永远不会失败，神要波沙沙王看见，神也要当时的列国看见这一件事。上帝自己对巴比伦王说，我要把我的子民交给你，给你管教。就好像有一些父母孩子不听话让别人来管教，是这样。Di awal pasal 5 kitab Daniel, kita sudah melihat bahwa Raja Belshazzar mengadakan pesta yang luar biasa, begitu royal. Pesta bahkan sampai mabuk-mabuk. Mereka pesta makan minum pakai apa? Pakai perabot perkakas, perabot dari emas, dari perak yang dijarah dari bait suci di Yerusalem.
Ini adalah suatu perbuatan hujat, menghujat Allah. Bahkan kakek dari Raja Belsyazar, Nebukadnezar, dialah yang menghancurkan Israel pada waktu itu, yang menjarah perkakas-perkakas, ya, perabot-perabot yang ada di bait suci Yerusalem, itu dijarah oleh Nebukadnezar, oleh kakek engkongnya Belsyazar. Tetapi Nebukadnezar tidak berani pakai sembarangan. Perkakas-perkakas dia tidak pakai. Dan dia simpan di kuilnya. Dia simpan di kuilnya. Tetapi cucu Nebukadnezar, Raja Belsyazar, hatinya tidak ada Tuhan. Tuhan aja nggak ada di hatinya. Maka matanya nggak lihat orang. Belsyazar mengira bahwa Allah Israel lemah, nggak bisa menyelamatkan umatnya dari tangan engkongnya. Maka dia sombong, sangat sombong. Dan Allah mau menunjukkan kepada Belsyazar, umatku Israel boleh gagal, negara Israel boleh hancur, dan itu juga karena aku yang menyerahkan negara ini kepada engkongmu. Allah berkata kepada Nebukadnezar, aku akan menyerahkan umatku ke dalam tangan kamu. Seperti itu. Jadi Allah mau Belsyazar tahu, Allah juga mau pada waktu negara-negara pada waktu itu tahu Israel bisa hancur negaranya. Tapi Allah Israel tidak pernah hancur. Allah Israel bukan Allah yang lemah. Bukan Allah yang lemah. 正如今天有一些基督徒也有各种各样的，有的热心，有的不热心，有的对信仰很认真，有的也不认真。我想每一个宗教都有这样的一个信徒哈。Seperti zaman sekarang ada orang-orang Kristen yang gagal, yang berdosa, yang sudah hilang kesaksian. Ya, orang Kristen juga macam-macam ya. Ada yang serius dengan iman kepercayaannya, ada juga yang asal-asal saja. Saya pikir setiap agama ada ya umat-umat yang seperti itu. 但是我们可以看见有一些基督徒软弱、失败、失去见证，但是耶稣基督从来不失败。耶稣基督从来不失败，耶稣基督从来没有软弱，从来没有软弱。当耶稣基督被钉在十字架上的时候，那个时候他的仇敌讥笑他，以为他是无能的、失败。甚至在十字架下的兵丁说：“耶稣，你能够救人，你先救你自己吧。”耶稣被钉在十字架上，人以为失败无能，但是3天之后他复活，不但复活，他升天。有一天他要再来迎接属于他的人，迎接那些归向他的人。他第二次再来的时候要审判这个世界，审判罪恶。Seperti orang Kristen pada zaman ini ada sebagian yang mungkin karena hilaf, karena menjauhi Tuhan, ya, berdosa, hilang kesaksian, ya. Tapi Kristus tidak pernah gagal. Waktu Yesus dipantik di kayu salib, ada juga orang berpikir bahwa kamu sudah gagal. Ya. Di bawah kayu salib ada orang berkata kepada Yesus, "Hei Yesus, kamu datang mau menyelamatkan orang, selamatkan dululah diri kamu." Ya, bahkan perampok yang di sebelah dia juga ngomong seperti itu. Selamatkan dirimu dan kemudian selamatkan saya. Yesus Kristus dipantik di kayu salib untuk dosa manusia. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan dia menyatakan tubuh kebangkitan itu kepada murid-muridnya. Dan dia juga berkata,
Dia naik ke sorga, sebelum naik ke sorga dia berjanji satu hari dia akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput orang-orang yang bernaung, yang sudah rekonsiliasi dengan Tuhan, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua akan menghakimi dunia, menghakimi dosa. 在先知以西结书39章23节，上帝叫当时的列国看见听见他所说的。他说，论到以色列人，上帝说他们对我不忠心，所以我掩面不顾他们，把他们交在仇敌的手中。 Di dalam kitab Yeskiel 39 ayat 23, Tuhan berkata kepada bangsa-bangsa pada waktu itu, Tuhan mau mereka melihat, Tuhan mau mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan berkata, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya, karena kesalahan kaum Israel, mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berubah setia terhadap aku, kata Tuhan, aku menyembunyikan, aku menutup, aku tidak mau melihat, ya, menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Ya, jadi karena dosa-dosa orang Israel tidak setia, berubah setia kepada Tuhan, Tuhan juga menutup wajahnya kepada umatnya. Dan Tuhan berkata, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawan mereka. Salah satu adalah Babilonia. 就在波沙沙王狂欢的时候，突然间，他看见在墙壁上有人的指头显现出来，在墙壁上写字，王就变得脸赤。圣经说他心意惊慌，腰骨好像脱节一样，他的两个膝盖彼此的相碰。第7节说他大声吩咐用法术的，用关照的，叫他们来。那些人呢，这个以前的国王皇宫里面有一些宗教的首领做他们的参谋，就叫他们把他们叫来，叫他们读那个墙壁上写的字，读了以后要解释是什么意思，但是他们没有一个人能够读，没有一个人能够解释。王说谁能够读，谁能够解释，有大大的奖赏，他在我的国家里面要做第三个重要的人物，但是没有一个人能够领奖。Pada waktu pesta pora di istana yang diadakan oleh Raja Belshazzar, tiba-tiba ada tangan manusia, ya, yang menulis tulisan di tembok. Alkitab berkata, raja mukanya berubah, hatinya menjadi takut, dan tulang pinggangnya seperti mau copot. Dua dengkulnya saling beradu. Alkitab berkata dengan suara yang keras, dia memanggil orang-orang pintar yang ada di sekelilingnya, yang ada di dalam kerajaannya. Orang-orang pintar yaitu ahli nujum lah, ya, ahli nujum, ahli-ahli jampe, ya, itu dianggap orang pintar yang menjadi mungkin penasehat apa seperti itu. Panggil mereka, suruh baca. Apa huruf itu huruf apa? Apa artinya? Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa menerjemahkan? Akan menduduki nomor 3 di dalam kerajaan. Diberikan kuasa sebagai orang yang ketiga, ya, di dalam kerajaan Babilonia. Tetapi tidak ada satu orang yang bisa ambil reward itu. 那个时候太后她就想起
很久很久以来被冷落的从前的一个大臣，就是但以理。他提议向他的孙子提议，把但以理叫来，让他读，让他解释。为什么叫但以理呢？因为在尼布加尼撒王执政的时候，但以理被这个王大大的重用，大大的重用。这王后呢也承认，在但以理的心灵里面，他有美好的灵性，他有美好的灵性。Pada saat itu Ibu Suri tiba-tiba dia teringat seorang pejabat waktu zaman pemerintahan Nebukadnezar. Seorang pejabat tinggi yang sangat direspek, yang sangat dihargai oleh raja. Tapi sekarang sudah dikesampingkan. Pejabat tinggi ini adalah Daniel. Dan Ibu Suri mengakui bahwa di dalam Daniel, ya, dia berkata, Daniel ini penuh dengan roh para dewa yang kudus. Ya, ada kecerahan, ada akal budi, ada hikmat yang seperti para dewa. Ya, karena Ibu Suri orang Babilonia, bukan orang Israel. Mereka menyembah banyak patung-patung berhala-berhala. Dan mereka mengkategorikan Daniel, ya, di dalam kategori ahli-ahli nujum seperti itu. Padahal sama sekali bukan. 但以理来到王的面前，他还没有读，还没有解释以前，他先声明，他说真品我不要，你送给别人就好了，但是我可以给你读，我可以给你解释。Jadi Daniel dipanggil sebelum dia membaca, sebelum dia menerjemahkan tulisan itu, dan dia klarifikasi dulu. Ya, dia bilang ini apa ya? Reward ini ya, pemberian-pemberian ini, persen-persen ini. Ya. Saya tidak mau, kasih orang lain saja. Tapi saya mau bacakan dan saya mau mengartikan apa tulisan itu dan apa artinya. 以下是墙壁上的字和解释，在但以理书第5章25到27节。Mini tikele ufa ersin. Tulisannya di dalam pasal 5 ayat 25 sampai 27. Bahasanya bacanya begini. Mene tekel ufarsin. Mene tekel ufarsin. Mini 什么意思呢？就是上帝已经数算你的国年日到此完毕。Arti mene artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tikele ufa ersin, tekel ufarsin. Apa artinya? Tikele, tekel 就是说你被放在天平里面，显出你的亏欠。Arti tekel adalah engkau tuan raja, ya. Bahasa Indonesia bilang tuanku, tapi di dalam bahasa Mandarin, di dalam bahasa Inggris pakai kata engkau. Engkau ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Bukan saja ringan, terlalu ringan. Enggak ada bobotnya. 显出你的亏欠. Jadi terlihatlah keberhutangan kamu. Terlihatlah keberhutangan kamu. Kamu ditaruh di timbangan, ternyata kamu naik, enteng. 这个亏欠, ya, kata ringan di dalam bahasa Mandarin berhutang, ya. Di dalam beberapa versi bahasa Inggris ada dikatakan pakai kata wanting, kurang. Ada yang pakai menerjemahkan sebagai apa? Deficit, tekor.
tekor, enggak cukup. Jadi engkau ditaruh di atas timbangan dan ternyata engkau itu terlalu enteng. Enggak ada bobotnya, masih kurang. 一个强大国家的王伯沙桑，它缺少什么呢？为什么说它缺少呢？为什么说它亏欠呢？为什么它不富呢？ Seorang raja kerajaan Babylon yang begitu hebat, kurang apa dia? Kurang apa? Kenapa defisit? Kenapa tekor? Apanya yang kurang? Apanya yang defisit? 他不是欠人，他乃是亏欠神。Dia bukan hutang kepada manusia, tapi hutang kepada Tuhan. Dia tidak kekurangan materi-materi, tetapi dia kekurangan mutu. 上帝把国权给他，把王位、把财富、把荣华给他，他怎么用呢？他用来对抗神，对神无礼，用圣殿里面的器皿狂欢、饮酒，亵渎上帝。Allah memberikan dia kuasa, tahta, harta, kemuliaan kepada Raja Belsyazar. Tapi bagaimana dia memakainya? Dia memakai untuk menghina Tuhan, melawan Tuhan, menghujat, kurang ajar kepada Tuhan. Pakai perabot perkakas yang ada di bait suci untuk pesta pora dan mabok-mabok. 亲爱的姐妹们，我们今天怎么样？上帝也给我们钱财呀，有的人有名有地位啊，我们怎么样用？神给我们地位学问，我们怎么用？有没有荣耀神？有没有带给人祝福益处？或者是我们用来做上帝不喜悦的事情，跟神的旨意对抗的，私用，就是用来做自己，荣耀自己，没有荣耀神。Hari ini bagaimana kita memakai berkat Tuhan, uang yang Tuhan berikan kepada kita, posisi, kedudukan, kenamaan, pengetahuan, ilmu yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita memakainya. Kita memakai untuk diri kita sendiri, menunjukkan kita hebat, kita sukses. Atau kita memakai sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan memberkati orang. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga salurkan, memberikan berkat, memberkati orang. 这个天平呢，是神的天平，是神把我们每一个人把它放在秤上。这个秤就是神的标准。Timbangan ini adalah timbangan manusia, ya, timbangan manusia, standar manusia. Timbangan Tuhan, ya. Dan Tuhan akan menaruh kita di atas timbangan, melihat kita nih bobotnya cukup apa tidak. Jadi standar ini, timbangan ini Tuhan punya. Jadi bagaimana Tuhan menilai kita? 上帝怎么评论我们？人的天平是不准的， timbangan manusia itu tidak akurat, bias, 会偏斜。我们喜欢的人呢，跟我们所不喜欢的人，我们都用不同的标准对待他们。Orang yang kita senang dan orang yang kita tidak senang, kita pakai batu neraca yang berbeda. Maka timbangan ini, standar ini adalah standar Tuhan, timbangan Tuhan, bukan timbangan manusia. 最后的字就是乌发而新，或者是皮勒斯。
Kata yang terakhir adalah ufarsin atau peres. Sama isu, apa artinya? Ni de guo fen lie, gui yu ma dai bo shi. 在第28节, kerajaan Tuanku dipecah. Siapa yang pecahkan? Tuhan yang pecahkan. Jadi kerajaan Tuanku dipecahkan dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Jadi mene tadi kita sudah lihat ya, ufarsin. Tuhan sudah, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah telah diakhiri. Mini, 上帝已经数算你国家的年日就到此完毕. Kerajaan pemerintahan kamu dihitung oleh Tuhan habis. 在5章第30节、31节，当夜圣经说，加勒底王就是巴比伦王伯沙撒被杀。31节，马代人大利乌王62岁，他取了加勒底国。Di dalam Alkitab pasal 5 ayat 30 berkata, pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu, raja orang Babilonia itu. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika berumur 62 tahun.在一般的情形，工厂、公司或者是什么企业，到年底的时候我们一定会结账，是不是？ Pada umumnya di akhir tahun, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, ya bisnis, akhir tahun bikin hitung-hitungan, evaluasi. 今年有赚还是有亏？ tahun ini untung atau rugi？ 我们属灵的生命也应该在每一年的时候，我们要结账，算一算今年我们怎么过的。 Kehidupan rohani kita juga harus demikian. Di akhir tahun, ya kita harus mengadakan evaluasi diri kita sendiri. Ya, bagaimana tahun ini saya bekerja? Memang bisnis usaha perlu dievaluasi, tapi bukan itu saja, saudara. Kita harus mengevaluasi pelayanan kita, kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia. Itu bagaimana? Apakah baik? Kalau Tuhan taruh kita di atas timbangan, apakah kita ngambang? 当神把我们放在天平上的时候，我们会翘起来吗？ 上帝看我们的值够不够？ Bagaimana bobot kita? Apakah Tuhan menilai bobot kita itu cukup? 我们怎么样用上帝所给我们的恩典呢？时间、健康、机会，神给我们的，跟我们为神而用的相称吗？ Bagaimana kita memakai anugerah berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Waktu, uang, kesehatan, kesempatan, posisi yang Tuhan berikan sepadan enggak? Ya. Dengan apa yang kita pakai. Kita pakai berkat-berkat itu, ya. Kita pakai kesehatan, kita pakai kekuatan, kita pakai berkat Tuhan. Yang kita pakai dengan yang kita terima dari Tuhan, seimbang enggak? Sepadan enggak? Kita 安静，用一点时间省察自己。Mari kita memakai sedikit waktu untuk memeriksa diri kita.
们同心祷告， kita masuk dalam doa。 天父，我们知道我们在今年有很多时候我们是在亏欠你，我们从神领受的，我们并没有很好的去应用。虽然在瘟疫的时代，但是你的恩典还是随着我们，你的恩典不但是够我们用，而且我们算一算还是有余。所以求主帮助我们，饶恕我们，给我们力量，在新的一年再一次为主站起来。 Bapa kami di dalam surga, kami mengakui di dalam tahun 2020 ini, walaupun ada COVID-19, ada banyak kesusahan, tapi Tuhan tetap masih menaungi kami. Tuhan masih tetap memberkati kami. Bahkan berkat yang Tuhan berikan sampai saat ini masih ada, tidak habis. Kami masih bisa sharing juga kepada orang lain. Ampunin kami Tuhan jikalau kami kurang setia di hadapan Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk memperbaharui hidup kami, supaya satu hari waktu kami ditimbang lagi oleh Tuhan, bobotnya sudah ada, bobotnya sudah bertambah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱一首诗歌， kita angkat satu puji-pujian. 主是我力量. Kita angkat satu puji-pujian, nyanyi bersama-sama. Tuhan adalah kekuatanku. Walaupun kita lemah, tapi jangan lupa Tuhan kuat. Kita bisa gagal, Tuhan tidak gagal. Nah, saudara, setelah kita nyanyi puji-pujian ini, nanti ada beberapa ibu-ibu akan memberikan kesaksian. 我们唱了这首诗歌之后呢，有几位的姐妹要做见证，我们一起来唱。主是我力量，我力量，主是患难中力量，主是我帮助，我帮助，主是随时帮助，主是避难所，我避难所，主是坚固避难所，主是我力量，我帮助，为主是避难所。大地虽会改变，高山虽会摇动，大海翻腾，大浪战斗，但我们却不害怕。我的主是我力量，是我帮助。Tuhan adalah kekuatanku, kekuatan dalam susah. Tuhan adalah penolongku, penolong setiap saat. Tuhan adalah pelindungku, perlindungan yang teguh.
perlindunganmu. Walau bumi berubah, gunung pun bergoncang, laut bergelombang, ombak gemuruh, tapi kita tak gentar. Oh Tuhanku, kekuatanku dan penolongku. Saudara-saudara sekalian, karena terbatasnya waktu, maka ada beberapa kesaksian yang akan kami teruskan pada bulan Januari. 因为时间有限，有一些见证，明年1月份我们继续让大家听，谢谢。Selamat sore ibu-ibu sekalian. Hari ini saya ingin kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan masih memberi saya kesehatan sampai hari ini, walaupun terkadang saya sakit kepala dan leher. Terima kasih kepada hamba Tuhan, seluruh jemaat GSRI yang sudah mendoakan saya, yang selalu mendukung dan menguatkan saya. Saya juga bersyukur kepada Tuhan, karena di saat pandemi seperti ini, Tuhan masih mencukupi keluarga saya. Dari kondisi seperti saat ini, saya belajar bahwa mengucap syukur kepada Tuhan tidaklah hanya di saat kita senang dan kelimpahan, tetapi di saat sulit sekalipun kita juga tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Dalam kesaksian saya kali ini, saya ingin membagikan satu ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk itu, mari kita bersama-sama belajar untuk tetap terus mengucap syukur. Sekian dari kesaksian saya hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu, puji syukur atas penyertaan dan pemeliharaannya di sepanjang tahun di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini boleh terus terpelihara Komisi Wanita melalui media YouTube ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mewakili ibu-ibu sangat berterima kasih atas inisiatif Pendeta Neti, dukungan hamba Tuhan, majelis gereja dan rekan-rekan, Saudara Yosef, Ibu Ira, Ibu Joy, dan Ibu Herni di dalam pelayanan persekutuan ini Tuhan. Dengan adanya media YouTube ini, saya sangat terberkati, dikuatkan di dalam menghadapi pergumulan di masa pandemi ini. Karena Engkau, Yesus, mau datang ke dunia memenuhi penebusan di masa lalu. Dan kami pun boleh beroleh pengharapan di masa kini dan di masa datang. Terima kasih Tuhan. 师姐妹们，大家平安。我要感谢神，在这新冠病毒大流行期间，让我们不要失去信心，因为神与我们同在，他能保护我们，因为他是又真又活的上帝。只要我们以信心仰望他，依靠他，他必顾念我们这些软弱的人。在这病情期间，我们一家都感受到神的信实可靠。弟兄有时候也会
去买药或者日用品。我也2天1次去买菜，隔天永永也要上班，有圣圣结束。公公每个月2次到教会弹琴，媳妇1个礼拜上班，1个礼拜在家办公。我们一家大小出出入入都蒙神的看顾保守，只是神莫大的恩典，我们要献上感谢。关于网络，听到有好也有不好。若在家聚会虽然方便，但聚会后觉得很孤单，不知道失去了什么一样。若在教会聚会，大家见面彼此问安，团契后有说有笑，互相交通，彼此建立欢喜快乐在一起，只是何等的善，何等的美。不知什么时候我们可以相聚在一起，求神帮助。恭祝大家圣诞快乐，新年蒙恩。谢谢。主是我力量，我力量，主是患难中力量。主是我帮助，我帮助，主是随时帮助，主是避难所，我避难所，主是坚固避难所，主是我力量，我帮助，为主是避难所。大地虽会改变，高山虽会摇动，大海翻腾，大浪战斗，但我们绝不害怕。我的主是我力量，是我帮助。Shalom, ibu-ibu Komisi Wanita GSRI Kartini yang saya kasihi. Harapan saya ibu-ibu dalam kondisi sehat dan damai sejahtera dan tetap sukacita walaupun kita saat ini harus beraktivitas semua di rumah. Perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita dan keluarga. Puji Tuhan. 9 bulan kita bisa melewati dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Saya mau menyaksikan akan pertolongan Tuhan juga di dalam hidup saya. Khususnya ada beberapa bulan saya diajak Limuse untuk rekaman pujian buat persekutuan KW GSRI Kartini. Di dalam rekaman itu, di dalam memuji Tuhan, banyak sukacita karena kami bisa berjumpa dan satu tim untuk melayani, untuk persiapan di dalam persekutuan wanita setiap Rabu sore. Bersyukur kepada Tuhan, GSRI Komisi Wanita terus mengadakan persekutuan walaupun kita hanya lewat YouTube, offline dan tidak bertatap muka. Puji Tuhan, saya bangga kepada ibu-ibu yang setia untuk beribadah, haus akan firman Tuhan. Saya juga bangga di dalam mempersiapkan puji-pujian, ada sukacita yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada saya. Kadang-kadang kami ada lucu-lucunya. Waktu merekam, kami salah nada atau suara kami kecil sehingga kami harus mengulanginya lagi.
tetapi tetap sukacita dan semangat, sehingga ibu-ibu bisa menyaksikan, ikut nyanyi di dalam persekutuan itu. Saya juga begitu bangga kepada pembimbing kita Limuse, walau waktu itu dalam kondisi dia sakit, tetapi dia tetap semangat, ajak rekaman, dan juga dia membawakan firman Tuhan begitu bagus. Ibu-ibu sekalian, biarlah semangat ini boleh kita teruskan, dan biarlah kita terus melayani Tuhan dengan pertolongan Tuhan, dengan satu kerinduan untuk mengiringi Tuhan dengan setia. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, biarlah di dalam pandemi ini, walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi di dalam doa kita senantiasa saling mendoakan, biar ada kekuatan Tuhan, dan biarlah semuanya ini kita mau mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, keagungan buat Bapa kita di dalam surga. Saya mengucapkan Merry Christmas kepada ibu-ibu semuanya. Walaupun kita Natal juga harus di rumah, kita juga tetap semangat. Puji Tuhan. Amin. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. 各位平安，祝大家圣诞快乐，身体健康。有3件事我要感恩。第一，我在5月份跌倒，但是不严重，还会走路。后来我的颈项硬化，经过治疗，现在比较好一些。第二，感谢上帝，我出入医院，有很多人的地方，但是不至于传染到病毒。我自己去医院，不必人陪我，一切都有主的带领，平安去，平安的回来。第三，我有2个孩子，他们已经退休了，但是他们还可以有别的工作，而且每个月也纪念我生活上的需要，我很感恩。Saudara-saudara, saya akan bersyukur untuk 3 hal di sini. Yang pertama, bulan Mei saya sempat jatuh, tapi tidak terlalu parah dan saya masih bisa jalan. Kemudian leher saya pekapuran, setelah terapi sekarang sudah baik banyak. Yang kedua, saya bersyukur kepada Tuhan keluar masuk rumah sakit, tempat yang banyak orang, tapi Tuhan jaga saya tidak kena virus, dan saya bisa pergi sendiri, pulang sendiri, tidak usah ditemani. Semua adalah pimpinan Tuhan. Pergi pulang dengan selamat. Yang ketiga, saya ada 2 anak sudah pensiun, tetapi mereka masih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, dan mereka tetap ingat kebutuhan saya sehari-hari. Puji syukur.